warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa anta maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarul azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan inayah daripadanya kita dapat berkumpul lagi pada malam yang mulia ini. Selawat dan salam atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat semuanya. Yang saya muliakan tuan pengurusi, seterusnya jawatan kuasa surau Port Sahok, seterusnya muslimin yang hadir pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung kuliah bulan 6. Hampir jadi tahun 6 lah. Baik, daripada kitab At-Tazkirah yang dikarang oleh Tazkirah li Zawil Afkari Fima Yamurru Bil Insani Minal A'mari, yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Wangah ataupun lebih dikenali dengan Ayah D. Sekam. Baik, kalau tak silap ingat saya, dekat muka surat 7 pada kitab Jawi. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya, maka tak kala balik, ketika mana balik budak-budak itu, maka mestilah dua ibu bapa pun bersangat-sangat. Situ ia tulis menekang dengan nge. Apa tak? Jadi Terengganu sangat menekang. Push orang panggil. Nampak? Sangat-sangat menekan di atasnya, atas budak-budak, kepada mengingatkan dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh tegah. Bahkan serba-serbi yang bersangkut paut dengan agama, dan bekal bagi beberapa tempat yang dihadapan lagi, dan jika adalah ini perkara-perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri sekalipun. Baik, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kitab ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili susun ikut 5 umur dia panggil. Start ada balik, start daripada beranak dalam kandungan mak. Lepas tu sekarang ni bincang tentang usia dunia. Jadi dia ada 3 lagi umur yang akan disebut dalam kitab ni. Baik, sekarang ni masih lagi fasa Syekh Abdul Qadir ingatkan kita tentang fatrah ataupun tempoh kita duduk atas muka bumi ni. Dia kata benda, maka tak kala balik budak-budak ni, maka mestilah dua ibu bapa. Mesti sini maksudnya wajib. Wajib benda, wajib kifai. Ataupun wajib kifayah. Kifai mungkin jarang dengar, orang panggil kifayah. Wajib atas salah seorang daripada 2 orang, mak atau ayah. Tu. Wajib buat benda weh. Wajib beringat, menekankan supaya benda belajar ilmu berkaitan dengan iman dan belajar ilmu yang berkaitan dengan perintah Tuhan. Siapa wajib suruh? Mak ayah. Tu. Ni padang kahwin kira nak jimat haja. Apa tak? Hak ni akan datang lepas oleh anak tu nak kena mikir. Dah kalau masa zaman muda-muda nak nikah belang-belang tu belajar juga macam mana nak didik anak. Nampak? Dak erti nak ngajar, bawa anak pergi jumpa tok guru. Ni pergi jumpa tok guru tu tak ambil. Tok guru ada pula, pergi marah tok guru pula orang ni. Dah jadi benda kita gitu. Tu. Yang pertama ilmu iman, yang kedua ilmu hak berkait dengan suruh tegah, maksudnya segala perintah-perintah Allah Taala
Yang wajib ketika tu kena ajar dah. Nah, ajar bila ni? Sebelum balik. Hak lepas balik tu, nah, kita ni ramai-ramai hak mari surah sejik ni, hak tu wajib atas diri kita dah. Hak wajib mak ayah ni bila? Tu, sebelum daripada anak adik balik. Wajib mak ayah royak rukun iman ke anak. Wajib royak rukun Islam. Wajib royak wajib semayang. Tu kena royak. Wajib ajar anak puasa dengan kadar kemampuan dia, wajib ajar. Tu. Ni ada orang tanya kita ni. Ustaz, antara rukun iman dengan rukun Islam mana wajib belajar dulu? Apa dah? Jawapannya dua-dua sekali. Kerana tempoh belajar ilmu ni dia muassak, luas. Adapun ilmu fardu ain kita kena berjalan sekali. Nampak? Dia kena jalan seketak. Takkan masa kita penuh sangat pada dah jalan. Nampak? Tu cerita dia. Baik. Bahkan masa ni ulama kata kena ajar juga antara benda-benda hak sunat yang perlu pada budak tersebut. Kenapa perkara sunat? Contohnya gosok gigi. Bersugi. Belum balik aja. Yang ajar pas balik berjeluah mulut. Apa dah? Tu cerita dia. Bab Nabi kena ajar juga. Nabi Muhammad SAW ni namanya apa? Kena cerita dah ke budak-budak belum ada balik. Lepas tu Nabi SAW lahir mana? Kena cerita juga. Lepas tu meninggal mana? Isra' Mi'raj gimana? Ni ayah tukar Nabi Isra' Mi'raj daripada Mekah ke Madinah. Apa dah? Tukar dengan hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tukar Nabi Isra' Mi'raj dari Mekah ke Madinah. Ayah ni juga. Salah belacar lidah nombor 2. Salah pegang ni. Cerita dia. Isra' Mi'raj kena royak. Kena tahu royakkan anak benda tu berlaku pada Nabi. Macam mana kejadian. Hak secara detail tu dok khabar pun dok dosa dah kita pelepah dah. Nampak? Benda-benda hak asas pada Nabi Muhammad diutuhkan ke seluruh alam, hak tu pun kena royak juga ke anak-anak. Nampak? Ni benda-benda hak yang kadang-kadang orang kita dak tahu kali. Dah tu ustaz ana buat majlis khusus dalam rumah ngajar ke lagu mana? Tak mesti. Belah-belah dalam kereta boleh royak. Atau anak pergi sekolah awang tahu tak Nabi ada berapa. Awang tahu tak malaikat ada berapa. Hak wajib kena ingat. Nabi Muhammad tu lahir mana awang tahu tak weh? Tahu lacak. Lepas dosa kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang kata, ada kata mak ayah tanggung dosa anak. Mak ayah tanggung dosa anak. Aja dengar tak? Kalau anak tu jahat, mak ayah tanggung dosa anak. Ya sebenarnya perkataan tu maksudnya gini. Bukan mak ayah tanggung anak jahat tu dosa sama mak ayah. Penat kalau kita beranak. Dah lah penat dah beranak, mak beranak. Kita tanggung pula dosa anak. Jawapannya mudahnya, kalau sekiranya mak ayah tadi tak didik anak tersebut, maka dosa tadi, dosa mak ayah tidak laksanakan tugas dia. Tu cerita dia. Bukan maksud tanggung dosa orang lain. Tak, kita tak akan tanggung dosa orang lain. Tu maksudnya kerana tanggungjawab mak ayah terhadap anak-anak, maka ketika tu, hak itulah yang orang kita sebut mak ayah tanggung dosa anak-anak. Sebenarnya dosa dia. Dosa dia dah ajar. Kalau dia ajar dah anak dia dengan sempurna, ajar agama, molek dah ajar, tiba-tiba anak buah dah, dosa tak? Tak lah. Dosa tak mak ayah, tak dosa dah. Lepas dah bagian dia. Baik, selesai. Tu. Maka bersabit dengan buku budak-budak ni, banyaklah pok-pok kita yang Islam terkena bawakan jalanan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran-ajaran agama. Ni Syekh Abdul Qadir Blaber pok-pok kita ni. Jadi orang kita ni ramai dah tinggal ngajar budak-budak. Tinggal ngajar budak-budak, tinggal belaka dah. Baik.
Masing-masing tidak peduli ataupun dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia jua. Dunia sahaja. Ajar agama dak layang dah. Ataupun duduk sibuk ngajar juga, ngajar benda dunia. Kita ni kadang-kadang duduk tengok anak-anak, duduk beli buku ABC, dak risau sangat pitih. Tu tak? 5 ya, 10 ya. Jarang-jarang kali kedai buku buat diskaun RM1 sebuku. Dak apalah nak beli hal tu, dak dosa. Kerana ngajar ABC apa semua tu bukan ilmu yang ditegah syarak, tak ada masalah. Cuma hak jadi salah benda. Hak jadi salah buku agama kira. Apa tak? Nak beli buku agama, ustaz hari kalat 5 ya buku wah 5 ya mahal ngak. Pada member nak nulis buku, pecah kepala. Sangat kepala-kepala seorang-seorang nak boleh nulis. Tu. Jadi buku ke budak-budak tu dak beli hak bahagian agama. Duk beli buku warna Ultraman saja. Apa tak? Tak salah kita kata, tak salah beli warna Ultraman, belilah. Sambil-sambil tu beli juga hak agama. Tu ayat. Orang dulu Yewi budak-budak ngapa lagu-lagu kan. Kita mak ayah kita dulu kan ngapa lagu. Nak boleh main kereta dash ke benda zaman dulu tu. Nampak? Batu selambuk ke benda. Nak boleh ketubik rumah tu kena ngapa dulu benda-benda gitu. Kalau tak ingat benda gitu kena rotang atas belakang dulu. Tubik tu tak boleh style lah. Jadi kita hak jenis nak pada benda tu beratur masa tu. Ngapa juga. Nampak? Orang lain ni ngayah-ayah kali tak kali. Nampak? Tu cerita dia. Jadi patutnya musim Covid baru ni duduk dalam rumah tu belang-belang dah kena ngajar anak tu. Itu cerita dia. Ada anak tu dia pergi sejik tau. Dia pergi sejik. Ada seorang budak tu dia pergi masjid. Dia pergi masjid sebelum ada orang membayang Jumaat kan, orang membayang Qabliyah. Anak tu tak tahu orang membayang Qabliyah. Kalau agama. Apa tak? Dak ajar doa asrama, dak ajar asrama mungkinlah tahu. Tak tahu membayang Qabliyah. Dah lagu mana itu? Tu realiti semasa. Tu. Bak ngajar ni kena ajar anak. Kalau anak nak beramal benda sunat, hukum asal belajar benda sunat adalah sunat. Kenapa hukum belajar membayang sunat? Sunat. Tapi kalau anak kita ataupun kita sendiri nak buat benda sunat tersebut, maka wajib belajar. Sebab apa? Melakukan ibadat yang rosak tu hukumnya haram. Maka belajar untuk melakukan ibadat sunat ketika kita nak amalkan jadi wajib. Atas siapa? Atas kita. Tu cerita. Orang kita ada ikut dam membayang. Pas habis membayang tu baru tahu. Gini rupanya. Nampak tak? Tu barang-barang yang kena beringat belaka tu. Baik. Orang-orang macam kita ni, dia tak lah mesti 10, 100 benda ni 24 jam nak dah kita. Tapi makna bila kita nak buat sesuatu tu, kita tanya gitu je. Kita diri pun tak ingat agak kita duk mana apa semua hak jenis khusus dalam bab bidang agama baru ia akan mari. Dia ingat duk muka surat berapa. Hak jenis orang-orang macam saya, macam tuan-tuan ni. Tu kalau nak hukum tanya ustaz mudah. Nampak? Tu cerita dia. Okey, baik. Maka bersabit dengan buku budak-budak ini, banyaklah pok-pok kita yang Islam terkena bawakan, yakni jalanan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran agama dengan masing-masing tak peduli ataupun dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia jua, yang dikatakan perkara yang serba salah di atas yang mendapatnya. Tak padanglah dengan habis belanja dan susah lelah. Lelah tu jangan baca lelah. Apa tak? Tak jawi tu. Belanja dan susah lelah. Kita waktu beg banyak pitih. Tapi pitih tadi guna untuk benda. Guna untuk benda hak yang tak melepas kewajipan kita dalam kubur. Nampak? Kita belanja anak kita masuk universiti.
Nah, PT berapa ribu habis? 20,000, 30,000 belanja masuk universiti. Dah dosa tak? Tak dosa kita kata. Kenapa? Belajar ilmu universiti tu ada manfaat. Kadang-kadang fardu kifayah. Nah, kadang-kadang ilmu yang harus. Dah dosa tak? Tak dosa. Tak dosa sikit. Tapi adakah dengan belajar di universiti itu, ilmu tu lepas tak pada ain kita? Anak-anak kita? Ada sebahagian hak lepas, ada sebahagian tak. Jadi hak tak lepas tu, hak tu yang merugikan dia kata. Wak lelah dia belanja. Nah, kenapa? Tak ada hasil. Dia kita ni tuan-tuan, bila kita nak tengok sesuatu benda, kita jangan pukul rata universiti, acur bor tak pakai. No, tu bukan cara kita. Nah, sekolah ni sekolah kebangsaan, ni sekolah ni dak oleh. Ni kalau orang putih dak oleh. Dia bukan semata-mata gitu. Dia kena tengok dulu barang dalam. Dia belajar tu belajar ilmu dia. Nah, belanja tadi ke arah mana? Kalau belanja tadi pada perkara yang wajib, maka wajib. Mudah je formula dia. Kalau belanja tadi pada benda yang sunat, maka sunat. Kalau belanja tadi pada benda yang harus, maka harus. Orang mari tanya, kenapa hukum kita belajar tentang main gitar? Ni bab marah-marah. Tanya dulu main gitar hukum dia. Haru. Apa tak? Baik. Tanya dulu hak tu. Lepas tu baru kelih tengok hukum. Masa tu kalau belanja untuk pembelajaran perkara tersebut, adakah hukumnya haru? Bahkan kalau dalam kitab-kitab fiqh mazhab menyatakan kalau sekiranya seseorang tadi yang ambil gitar kawan dia pecah, dia pecah. Ketika tu tak perlu dhaman, tak perlu diganti. Ini jangan wah, mahkamah lain kita sebut hukum fiqh mazhab Syafi'i. Apa tak? Ketika tu tak perlu diganti. Kenapa? Alat yang membawa kepada lara. Dah tu belajar ketika tu bawa pada lara, perbelanjaan duit, perbelanjaan yang lara. Hak tu kadang-kadang kita tak kira kan anak. Hak ustaz ni kadang-kadang mari duk ngajar Quran mari RM50 sebulan. Kelas 3 hari seminggu. RM50 sebulan ustaz minta. Bunyi lalu. Ustaz jual agama. Apa tak? Orang kita. Sebahagian. Padahal masalah tu ulama jelas dah. Ulama mazhab Syafi'i kata, boleh mengambil upah untuk tujuan mengajar Al-Quran walaupun dengan syarat. Walaupun kita tak syarat, saya mengajar awak ni boleh mengajar Quran, bagi upah. Boleh, mazhab Syafi'i membolehkan. Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan dan seumpamanya. Tapi kita kira bab agama. Tu cerita dia. Ya, masalah agama ni ulama sebut walaupun kita kena upah ketika tu wajib pergi ngajar belajar juga masa tu. Contoh bab dia bab Fatihah. Kita dak andai Fatihah duduk siratal labi situ. Apa tak? Orang hak salah bacaan Fatihah ni ulama kata dia tengok. Dia tadi tak boleh jadi tok imam. Salah bacaan dengan maksud salah terus, out of service. Tukar huruf, tukar makna dan sebagainya. Dia tadi tak boleh jadi tok imam terus, tak boleh jadi tok imam. Dah semayang diri dia tadi sah ke tak? Ulama mazhab Syafi'i bincang. Semayang diri dia itu sah sekiranya dia tadi sedang belajar. Sah semayang dia. Tapi kalau dia tak belajar, hidup baca siratal labi, semayang dia tak sah. Tu lebih belajar. Dah kita duk siratal labi ama walat talin. Apa dah? Ada walat talin situ dari dulu lepas tu. Nampak? Kalau dia duk belajar dak betul juga, ketika tu sembahyang dia sah. Sembahyang tempoh sepanjang tempoh dia belajar tu sembahyang dia sah. Kenapa? Dia sedang belajar. Tapi kalau daripada awal dak belajar pakai kira rasa betul dah, hak tu ulama kata sembahyang dia tidak sah. Jaga-jaga molek. Hak yang saya sebut tadi tak boleh baca tu dari sudut tukar makna dan tukar tukar huruf tu. Hak salah sikit-sikit tajwid tak apa cukup, hak tu tak ada masalah.
Nah, tu cerita dia. Kemudian katanya, maka apabila beralih daripada dunia kepada mati, maka situlah baru dapat terkejut. Terkejut dah. Yang amat-amat besar dan sesal yang amat sangat. Bila mati baru sedar. Apa aku duduk mari dah, gi mari. Member duduk sign dah dengan orang pakai piyah, dengan orang ngaji. Tapi aku duduk selamat setara. Nampak? Dan nyatalah kata sehabis-habis berharga pekerjaan agama, dan sehabis-habis kenalah kepada sekalian orang yang bersungguh-sungguh kepada paksakan anak-anaknya kepada mengaji agama serta beramal dengan ilmu-ilmu yang mendapatnya. Jadi bila mati tu baru sedar rupanya kesilapan besar aku dulu, aku dah ajar anak-anak. Dah ajar tentang agama. Nampak? Dah ajar tentang agama pada anak-anak dan dah suruh anak-anak mengaji agama. Kita ni bukan macam seorang artis baru ni tu. Dia kata apa nama? Allah Akbar. Nama dia? Ada seorang artis baru ni. Dia asuh anak dia pondok. Asuh anak dia mahat tapis dia. Lepas tu tak ambil ilmu dunia. Apa tak? Tu kita tak ambil siapa begitu. Tapi kalau boleh kita asingkan anak masuk sekolah agama, tu lagi baik. Kerana di Malaysia ni tidak sampai lagi satu tahap kita boleh kata orang kita kena belajar kat doktor. Sebab apa tak ada orang langsung belajar doktor? Siapa dah kita tahap tu Malaysia? Tak. Sebab berkepoh orang belajar doktor. Betul tak? Tak perlu lagi, tak sampai tahap lagi kita kata orang kita ni kena masuk bidang doktor. Kerana ilmu kedoktoran adalah fardu kifayah. Tak perlu lagi buat kerahang sebegitu. Kerana apa? Bidang doktor dah ramai orang masuk. Cuma hak jadi berat, bidang hak wajib atas tiap-tiap orang, hak tu ramai orang tembus lagi. Tu nak kena beringat. Saya dan masing-masing lah. Ni jangan ambil lepas. Kadang-kadang ayah mari surat, mari sejik, ayah haji boleh. Apa tak? Ayah duk gelek kita amoy lebuk kita. Ada kawan-kawan kita duk cerita. Ayah hidup elek, kita duk tengok, nak waris kepi. Tengok kan anak. Apa dah anak kata aku budak erti nak baca. Anjing ayah. Nampak? Beli 8 robot kita. Sutih habuk tak boleh baca. Tu cerita. Baik, maka adalah pendapatan ini tidak sekali-kali berfaedah dan berguna pada ketika itu. Pendapatan ni maksudnya penyesalan. Pendapatan yang pengarang itu sebut ni adalah penyesalan. Sesal dulu pendapatan, dia panggil. Sesal kemudian berguna lagi. Tidak berguna lagi. Baik, sesal. Ketahuilah kamu, hei sekalian saudara-saudara yang melihat risalah ini, bahawasanya kita kesemua kemudian daripada balik, kemudian maksudnya selepas daripada balik itu, sehingga dinamakan kita orang yang tengah tubuh. Tengah tubuh, yakni remaja. Tengah tumbuh. Sini tak ada mi. Tengah tumbuh, tengah membesar, remaja. Maka di sinilah ketakutan yang amat-amat besar, yang seolah-olahnya seperti perkara yang bulat berguling. Ia mengikut tempat yang sundal. Sundal yang rendah. Maksud dia kinayah bagi mudah mengikut dan terpengaruh dengan suasana yang tidak baik. Dia kata zaman remaja ni seperti perkara yang bulat berguling. Bulat tu. Golek tu leh. Bulat berguling golek. Ikut tempat yang sundal, yang rendah, ikut tempat mana diletak, yang akan ikut suasana. Tu maksud nak ayat kinayah kepada mudah terpengaruh zaman remaja. Kalau kita tidak menggunakan fikiran-fikiran yang sebenar dan tidak berkawan-kawan dengan kawan yang baik, yang hidup dengan hal berhadap hati kepada kesenangan di dalam beberapa umur yang lagi akan berpindah dan beralih kepadanya.
Nampak? Ni dia peringat kita ni dan kepada remaja-remaja. Kerana orang remaja ni mudah terpengaruh. Dia ulama kata tabiat ni, tabiat perangai seseorang ni seperti pencuri. Sebab apa dia sebut seperti pencuri? Sebab kalau kita tengok takrif mencuri, iaitulah mengambil sesuatu barang tanpa sedar. Tapi barang tu hilang. Maksudnya ambil barang tu dan kita dah dapat barang tersebut walaupun tuan tidak sedar. Jadi tabiat perangai buruk ni seperti pencuri, maksudnya benda. Perangai member hak uduh tu lekat kat kita dah walaupun dah sedar member tu siapa benda. Perangai tadi tu bertukar, berpindah dah ke kita. Nah, betul tak? Kadang-kadang ada orang juru. Oh, juru. Baik. Nah, bab kata jokem dia, orang jahat ialah orang sakit, orang baik yang tersakiti. Apa dah? Boleh main joker. Baik. Jadi nak khabar dia, nak khabarnya perangai tadi tu dia pindah dalam masa sebagaimana curi, siapa kejap sup, siapa kita tak sedar. Tengok-tengok perangai tu jadi uduh dah ke kita. Sebab tu kita diri tu kena ada peninding, beteng. Ni kawan dia bab ni boleh. Bab ni tak boleh. Bab ni berat sikit je ni. Kalau kita nak cari kawan yang perfect tu, jawabnya tak kawan kita. Tak jumpa kawan. Ada sama ustaz ni perangai ke ni? Apa tak? Member ni perangai ke ni? Bahagian tolong orang lacur. Bagi contoh. Tapi bahagian nak pinjam piti payah. Ada orang pinjam piti laju. Tapi bahagian tolong dia lain susah. Macam-macam biasa. So, nak cari hak sempurna tak boleh. Tapi ada tempat benda yang kita perlu tolak, kita tolak. Ni perangai ngupak orang berakhir. Bak tolong orang laju, bak ngupak orang laju. Ia dua pergi. Dia kan yang main dengan orang amal. Nathan ni perangai aku tahu dah. Ada amal. Buah Nathan ni. Nathan ni perangai uduh ni. Bahagian cerita khabar orang. Ngupak ni tuan-tuan, dia ada hukum-hukum yang berkait. Ada kebanyakan hukum tak boleh ngupak. Kecuali 6 situasi boleh. 6 situasi saja boleh ngupak. Ni bila kita tahu, hak ni jadi benteng. Bukan benteng. Apa dah? Bukan benteng kata benteng. Perisai. Ada kawan kita mari, wah aku nak cakap je, bukan nak ngupak pun. Aja dengar. Kerek ayat tu. Jadi kita kena tahu apa perisai kita masa tu. Yang pertama, kalau kawan kita mari cerita seseorang tentang seseorang nak mengupak tentang kelemahan dan benda yang orang tak suka, tengok yang pertama. Kalau sekiranya benda yang diumpak tadi untuk minta pendapat dan fatwa, ketika tu dibolehkan. Nak minta hukum. Ustaz, benda hukum gini, tok lelaki saya gini, cerita bab tok lelaki, bini cerita. Boleh tak? Boleh. Tok lelaki mari tanya, ustaz, isteri saya gini, ngupak ke bini? Tok lelaki ngupak ke bini? Boleh tak dengar? Silakan. Kenapa? Nak dapat fatwa. Ataupun nak tahzir. Apa tahzir? Nak beri peringatan. Ni orang kita kadang-kadang nampak selaru kok. Tahzir ni nak beri peringatan ni, kita boleh mengumpak. Walaupun dipanggil mengumpak, tapi hukumnya adalah harus, kadang-kadang jadi wajib. Bila contoh? Ustaz ngajar sesat. Ada ustaz ngajar sesat. Lalu mari ustaz yang lain kata, ustaz ni mu jangan ikut sebab salah gini. Dan memang betul ustaz tu salah. Bukan sekadar salah sikit-sikit. Memang dok pas lagi ngajar, dia pun ngajar. Dan melakukan jenayah yang besar ketika itu kerana mengajar tanpa mendapat keizinan daripada para guru. Dan mengajar pula ilmunya salah. Membolak-balikkan orang awam dan sebagainya. Maka ketika tu mari ustaz lain, mu jangan ikut ustaz ni. Apa? Ustaz ni salah. Ustaz tulis 1, 2, 3, 4 ni salah dia. Dan memang kesalahan ni kita royak ke dia pun tidak betul. Dia tu. Lalu mari ustaz sebut, mu jangan belajar dengan dia. Ngupak tak orang ni?
Ngupak haram ke tak? Tika tu tengok. Kalau dia ngajar sesat tadi sampai sesat bab akidah dan sebagainya, maka ketika tu wajib khabar kepada orang lain. Nampak? Ni orang panggil ilmu beteng. Dah boleh ke ngupak gini Boleh ya. Kerana apa? Nak jaga agama daripada orang yang sesat. Mu jangan pergi belakang tu. Ada tu Pak Oleh tu. Ada nama Pak Oleh sini Jangan rasa hati kalau ada masuk orang lain. Tu haji tu memang berat menanah. Wajib percaya lalu ke? Tak wajib percaya lalu. Cuma nak kata kalau hukum ngupak tadi tu dosa ke tak? Kalau memang betul orang tadi buat gitu, dia tak dibawa kesesatan, walaupun dia tadi tak suka kita kata tentang dia kesesatan tersebut, ketika tu boleh khabar supaya apa? Supaya orang lain tidak masuk dekat orang ni. Mak dadah kampung kita. Mak dadah. Kita pun peringatkan anak kita. Wang, jangan pergi kat tu. Mamak tu jangan. Mak besar pada anak. Apa pula mak? Tak payah pergi. Kau buat ya. Apa tak? Boleh tak gitu? Ngupak tak? Kalau mamak dadah tu dengar orang kampung duk royak ke ya jangan pergi kat ye marah. Emang marah. Apa tak? Orang isap dadah pun marah. Kau buat ye isap dadah. Lepas tu boleh tak kita khabar kita jangan pergi kat tu bahaya tau. Apa pula anak tanya. Mak siap jawab bahan dadah. Tapi bahan dadah sungguh. Apa tak bukan eka cerita. Eka cerita jadi lebah tu hukum lain pun tak. Boleh ke tak? Boleh situasi cerita keburukan orang tadi untuk mengelakkan daripada bahaya yang akan berlaku kepada orang lain. Tu selit sikit. Nampak? Mana dah kita ni? Hari ni royak dah ke Ustaz Nizam dia kata 2 bulan ada ceramah. 2 bulan ada ceramah. Nampak? Jadi gitulah. Orang panggil semangat bagi lain macam sikit. Nampak tak? Tu. Depan mabuk ketung dah. Depan dah arah. Nampak? Tu cerita. Mana 2 bulan ada benda. Tapi dengar ke YouTube banyak orang. Okey baik. Mana dah kita? Jadi Syekh kita sebut supaya tidak berkawan dengan kawan-kawan yang pelik. Okay, baik kata dia, kita yang berakal telah maklum bahawasanya syurga itu ialah tempat yang sudah, maksudnya kesudahan, dan tempat puja nafsu serba-serbi. Puja situ boleh. Ianya dilingkungkan dia, dilingkung syurga tadi, dilingkung maksudnya dikelilingi. Syurga tadi dia tu kembali kepada syurga dengan beberapa perkara yang dibenci oleh nafsu masing-masing. Nafsu benci belaka benda ni. Seperti sembahyang, puasa dan umpamanya. Semua ni barang hak yang nafsuci. Jadi syurga, nak masuk syurga kena buat benda hak yang nafsuci. Dan neraka itu ialah tempat yang di situlah sehabis azab dan seksa. Hak ni azab yang paling ngesut. Dia dalam neraka ni ulama sebut ada azab yang kita maklum daripada api yang panas. Dalam neraka juga dia ada azab daripada perkara benda yang terlalu sejuk. Ada juga. Benda yang sejuk sangat, duduk dalam bukan sekadar api yang panas, kesejukan yang bersangatan. Sebab tu sejuk datang kadang-kadang nak ingatkan kita pada akhirat. Itu cerita dia. Batu dalam syurga ia sejuk tapi tak sejuk yang menyeksakan. Ya gitu. Ia sejuk yang sesuai dengan tubuh masing-masing. Ya kan kita kan macam-macam pasal. Ada orang buka kipas speed 5 gelepor je. Kan kena rasuh sejuk. Apa tak? Ada orang pergi Mesir. Siapa musim sejuk tak boleh buat benda. Buku aja. Apa? Ketor.
Kuapa isyak. Dah isyak ya. Kula jawab. Baik, selesai. Dan neraka itu ialah tempat yang di situlah sehabis-habis azab dan seksa. Tidaklah siapa-siapa mahu dan nak kepadanya, kepada neraka, melainkan yang buta mata-mata hatinya juga. Maka ianya neraka dilikungkan dia kan neraka dengan berbagai-bagai dan bermacam-macam kesukaan dan keseronokan yang bersetuju, yang muafakat, yang berbetulan oleh nafsu-nafsu masing-masing. Tidaklah lagi berhajat kepada dibilang di sini. Kenapa tu? Contoh nafsu yang sepakat ni: berzina, berjudi, penyamun, mencuri. Lepas tu kata benda demo tahu belaka. Tu demo lah. Apa tak? Kita lendih kita umi. Demo demo tahu belaka dah. Ya gini kadang-kadang cuba saya nak ajak kita nengung sikit. Ya syariat Tuhan ni sebenarnya dia nak suruh kita taat. Saja nak suruh tunduk je. Sebab ada je macam benda yang agak sama tapi tu hak ni kalau buat gini jadi haram, buat gini jadi halal. Apa tak? Seakan-akan sama. Contoh saya sebut. Sini sebut contoh pertama, berzina. Zina ni wak asuk kakah tu dalam farah. Zina. Nikah wak kerja gitu kau. Wak kau. Tapi wak apa hak tu haram, hak ni halal. Bahkan nak boleh halal tadi mudah. Terima nikah. Aku terima nikahnya cukup syarat hak lelaki tu lelaki, hak puang tu puang. Ya kalau kita ragu orang puang tu puang ke dah boleh nikah. Apa dah? Dah boleh nikah. Syarat je dah. Mesti yakin perempuan tu perempuan. Lepas tu akad nikah boleh. Molek ada dapat benda yang kalau dak buat gitu jadi zina. Buat akad nikah jadi sah dan dak berdosa. Bahkan dapat pahala pula. Saja dak memikir. Tuan-tuan aja dak dengar kejap. Apa kita? Kan? Jual beli dengan riba. Jual beli puluh biti tak? Lain sikit cara jadi riba. Haram dah susah. Kena wallet dah susah. Lepas tu apa? Tu haram, hak ni halal. Hak tu nak suruh taat, saya panggil. Bak bosi. Nak apa musim bosi dah. Orang hak dah rak, Tuhan wim dia keringanan. Supaya tak bosi. Orang hak gagah bosi. Kalau betul Tuhan nak suruh bosi, wajib bosi belaka lah. Apa ada perbezaan pula? Tu nak suruh taat. Nak kata, ni undang-undang aku, mu ikut je lah. Tu nak ayat. Ni, ambil air mayang. Apa tak? Kalau setuh tangan, bini, laki bini batal air mayang. Setuh tangan, munasabah lah. Jadi basuh tangan. Tu tak? Batal air mayang sebab setuh. Jadi, adalah logik sikit kot. Bila berwuduk, basuh tangan. Tu kalau setuh tangan. Setuh dia lain. Tapi sebab apa? Sebab apa? Bila bak batas semayang, hak bak ketuk dengan kecing. Bagi contoh. Apa kena basuh sini kau? Apa dak suruh basuh konek? Apa dak? Apa dak suruh basuh monggeng? Apa? Sebab ketuk lah. Bahkan Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah kata kalau ketuk kita basuh hukumnya makruh. Makruh dia. Tapi bila ketuk wuduk batal. Batal wuduk nak ambil air yang mana? Basuh tangan, muka dan sebagainya. Dak basuh monggeng, dak basuh kau. Kenapa? Kerana nak suruh taat. Itu barang pelik lah.
Salam diri. Iddah. Nah, iddah. Orang puang. Gitulah sebagai contohnya. Kerana apa? Nak suruh taat. Nak suruh kata, ni syariat Tuhan. Mung pia nak soal banyak. Nah, tu boleh. Tapi ada jugalah yang boleh mikir. Tu cerita dia. Baik, selesai. Kemudian katanya, silalah saudara-saudara dan pemuda-pemuda renungkan, nengung kejap satu bandingan, sementara nampak sendiri bersabit dengan hal syurga dan neraka ini. Maka adalah syurga itu seolah-olah satu kebun dunia yang amat luas, yang ada di dalamnya beberapa perempuan yang sehabis-habis cantik dan comel menanti-nanti mereka itu akan berkahwin dengan mereka-mereka yang masuk ke dalamnya. Ni ayat. Cuma bayang kata, syurga ni satu tempat yang macam kebun atas dunia. Kat mana kebun comel kali. Hamba itu cakap dengan beberapa orang Syariah. Dia kata syurga di dunia adalah negara Syariah. Allahu Akbar. Faham tak? Syurga di dunia negara Syariah. Sebab apa? Saya dah tahu ni. Kita tak je sampai Syariah. Di Syariah, kebun dia besar. Apa? Dekat Nawa, Imam Nawawi kan. Nawa tu tempat yang luas. Dia kata penuh dengan pokok-pokok. Penuh. Lepas tu, orang puan comel. Ya kebun ni saya royak. Orang puan comel. Comel sungguh kata. Mata biru. Kita mata ni. Mata merah. Apa dah? Sebab dia sedung. Mata biru, mata hijau ada belakang. Dekat Syria juga makanan macam-macam pesen je kebun. Tak tahulah macam-macam pesen kat ni. Tapi ia hidang kita pun lebih kurang lah. Banyak pesen juga lah. Tu syurga dunia kata. Cuba je bayang kata. Masuk dalam satu kebun dunia yang luas tadi, dalam tu ada perempuan hak tunggu kita dah nak nikah. Tu. Maka tiba-tiba betul tak? Maka tiba-tiba melikung oleh umpanya kuasa di situ dengan pagar-pagar dan tali-tali yang kuasa belaka. Pemuda-pemuda dan yang tua-tua redah dan apa tu? Temeruh. Ataupun tembus akan pagar tadi sehingga boleh masuk terus ke dalamnya. Maka adalah hal ini tetaplah tidak ada sama sekali mereka-mereka yang tak suka redah dan temeruh penyekat itu melainkan penyakit. Penyekat. Temeruh dan penyekat. Ia redah, dia kata gini, hal ini tetaplah tidak ada sama sekali mereka-mereka yang tak suka untuk redah. Cerita ada gini. Dia kata dalam kebun hok comel ni, hok ada orang puang tunggu nak kahwin ni. Tahu? Tu. Jadi situ dia kata tiba-tiba melikunglah oleh punya kuasa situ, dia buat pagar. Ada hok tukang berkuasa situ, dia buat pagar, dia buat tali siap apa semua. Tapi ketika tu pemuda-pemudi boleh getah daerah. Boleh masuk, boleh redah. Boleh masuk terus. Kawasan pagar tadi yang dibuat oleh penguasa ni. Tu nak ayat. Dan temeruh tadi. Akannya akan pagar sehingga boleh masuk terus ke dalamnya. Walaupun buat pagar boleh masuk kau. Maka adalah hal ini tetaplah tidak ada sama sekali mereka yang tak suka. Tak ada orang pun tak suka kalau boleh masuk kat walaupun ada pagar tersebut. Dia suka redah dan temeruh penyekat ini. Penyekat itu. Penyekat.
Melainkan orang yang buta ataupun umpamanya juga, umpama buta juga. Apa? Hak yang tak berakhir. Sekarang ni kebun comel, ada penyekat belaka. Tuang dia buat penyekat oleh. Nah, semua orang boleh masuk dalam tu redah lalu. Walaupun ada penyekat, kita boleh masuk kok. Ada tak orang lain ketika tu tengok dalam orang puang siap sedia dah tunggu kita, dalam kebun tak ada semua comel, ada ke tak orang yang tak boleh masuk? Jawapannya tak ada. Melainkan orang buta dan seumpamanya orang gila dan sebagainya. Nah, tengok ayat situ. Ni perumpamaan yang Syekh Abdul Qadir buat. Jadi orang hak yang tak suka kepada nikmat ni sebenarnya, hak itulah orang yang buta. Nah, dia tak boleh beramal atas muka bumi ni, hak itulah orang yang buta yang dimaksudkan oleh Syekh kita. Jelas dah nampak. Nikmat tapi tiba-tiba kita tak boleh. Dalam syurga tuan-tuan, sekali kita minta makanan ni, Tuhan bagi untuk seorang 1 batu persegi makanan. Untuk seorang. Mungkin tuan-tuan raja kira tak? 1 batu persegi berapa? 1,5 kilometer Lebih kurang. Ya, 1,5 kilometer. Bukan 1 kilometer gini ya, persegi. Apa tak? Untuk siapa? Seorang. Tu dalam syurga. Lepas kita makan sikit, akak. Dan nak benda lagi. Setiap kali air liur dalam syurga, kita masuk air liur sekarang ni, kadang-kadang masuk air liur darah. Apa tak? Jadi main orang atom dia belak-belak kan, jadi air liur darah. Dalam syurga, setiap kali kita telan air liur ni, rasa lain, manis. Kali telang, rasa lain. Telang kali kedua pula, lain pula. Tu luar biasa. Tu bak air, bak minum. Gitu juga, sekali tegak, rasa lain. Air warna sama. Kita kena ada air telaya benda. Apa tak? Supaya benda rasa lain. Tapi tak lain pun. Lain daripada lain, tapi setiap serupang sama. Atau atas muka bumi, dalam syurga setiap serupang boleh lain semua. Itulah sedikit sebanyak yang disebut oleh pengarang. Lepas tu akhir kali tu pengarang atas benda. Perhati olehmu. Perhati ya. Kita cara baca. Jangan baca perhati olehmu dua. Perhati olehmu. Perhati. Tu cara baca. Dan adalah hal neraka itu seolah-olahnya satu lubang tempat perangkat. Ni kita sambung mula insya-Allah pada akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.